Tapi sekarang ni kita sebenarnya ada seorang tetamu. Ya. Yang kita nak bawakan ke dalam studio. Daripada Perak dia. Daripada Perak dia datang ke sini. Ya, betul. Dia untuk bersama dengan kita. Betul. Tapi dia datang secara digital. Secara digital. Dia masuk ikut waya-waya tu. Kita bersama dengan siapa tu, F ni? Kita ada Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling daripada Hospital Raja Permaisuri Bainon, Johor Bahru. Kita ada Masyitah Minhat. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Puan Masyitah ya? Hospital Raja Permaisuri Bainon, Perak ya? Perak. Perak. Okey. So kita nak macam bersembang sikitlah mengenai November Baharu. Kita perlukan banyak kesabaran. Yelah, kalau sebelum ini kita punya kehidupan macam biasa kita lalui, tiba-tiba lepas berlakunya penularan COVID-19, sekarang ni kita di fasa pemulihan dan semua orang hidup dalam keadaan normal baru. Dan ini sedikit menjejaskan kita punya psikologi juga. Jadi kita nak tanya kepada Puan Masyitah sebagai seorang ketua unit psikologi dan kaunseling, apa yang puan boleh huraikan tentang benda ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so mengenai norma baharu ni, sebenarnya selepas PPKP pun tak juga sebab kita masih lagi dalam PPKP. So daripada sudut psikologi, sebenarnya seseorang manusia tu dia sebenarnya mempunyai tahap adaptasi yang berbeza lah. Okey, kalau kita nak tahu normal baharu ni sebenarnya dia adalah perkataan yang dah tak asing lagi sepanjang kita ada COVID-19 ni. Dia adalah satu set standard tingkah laku yang baharu yang menggantikan set standard yang lama. Sebagai contoh, kalau sebelum ni kita berjumpa dengan sahabat-sahabat anda, kita akan bersalaman. Tapi sekarang ni adalah satu perkara yang diterima sekiranya kita hanya meletakkan tangan kita dekat dada lah. So jadi dari sudut psikologinya, sebenarnya kita ada beberapa tahap sebelum kita sampai ke tahap adaptasi dan kita boleh terima semua keadaan tu lah. So pertama sekali kita akan mengalami kat tahap ketidakpastian, yang mana masing-masing semasa penularan COVID-19 ni kita semua akan dilanda perasaan sangsi, ragu-ragu. Lepas tu sebahagian besar daripada kita tertanya-tanya bila akan berakhirnya COVID-19 ni, bila kita akan buat rutin harian. Fasa-fasa ni akan menyebabkan kita berasa cemas, emosional dan runsing lah. Okey, dan tahap kedua di mana kita akan rasa terganggu, iaitu semua kita punya rutin harian seperti contohnya bila sekolah, universiti, syarikat swasta, syarikat kerajaan mula hadkan waktu bekerjanya dan ada yang bekerja daripada rumah dan sebagainya. So kebanyakan kita akan menganggap COVID-19 ni sebagai satu pemusnah dan perosak kepada rutin harian. Jadi perasaan cemas dan gelisah tu akan lebih lagi dan kerana kita memikirkan akibat daripada COVID-19 ni lah. So jadi selepas tu nanti, selepas perkara ni semua yang masih tak berhenti, so kita akan mula meneroka tahap adaptasi. Ini yang sedang rakyat Malaysia tengah melalui lah. So maknanya kita tengok benda tu masih lagi terus je. Jadi kita tahu bahawasanya tiada jalan lain kecuali kita menerima saja keadaan ni. So mulalah proses adaptasi rakyat kepada keadaan ni lah. So pembelajaran jarak jauh, virtual learning, work from home, serta imbasan kesihatan di hadapan pusat membeli belah tu dah jadi perkara biasa lah. Okey, dan tahap keempat iaitu kelaziman baru atau new normal tu sendiri. So pada tahap ni kerajaan dah ada sendiri dia punya guideline, SOP dan sebagainya, dan rakyat mula memahami lah, malah turut serta menyeru sahabat-sahabat handai, kawan-kawan dekat dalam Facebook. Kadang-kadang dia akan inform juga dekat dalam Instagram. Betul. Apa yang diperlu buat sepanjang untuk menjadikan kita dapat meminimalkan kesan untuk dapatkan jangkitan COVID-19 itu sendiri. Okey Puan, tapi nak tahu juga Puan, sebab apa? Yalah, kita dalam proses ni melalui fasa pemulihan ni, kadang-kadang ada orang ni sama jugalah dalam bidang apa pun kan, pembelajaran. Kadang-kadang ada orang yang cepat dia boleh adapt diri dia dengan situasi tu. Kadang-kadang ada orang yang dia ambil masa sikit. Jadi nak tahu antara cabaran untuk mereka yang sedikit susah untuk nak adaptasi dengan norma baru ni macam mana Puan?
Betul. So separuh kita ni sebenarnya kita akan boleh adaptasi, dan apabila kita tidak berjaya adaptasi normal baharu ni, kita akan sampai satu tahap yang mana kita mungkin akan mendapat kesan lah fixation pada tahap tu. Contohnya kalau kita di tahap yang terganggu tadi tu, kita rasa macam anxious, cemas dan sebagainya, kita akan duduk dekat tahap tu dengan agak lama, yang mana kita mungkin memerlukan lebih lagi lah. So maksudnya kita mungkin memerlukan perawatan profesional tu sendiri, bukan hanya kepada rawatan yang kita macam adaptasi biasa normal tu. Jadi maksudnya itu adalah benda yang boleh berlaku, dan daripada anxiety tu, kita takut dan sebagainya tu, kadang-kadang kita akan ada palpitation, kita akan ada perasaan cemas tanpa sebab. Tapi kita tak, sebenarnya benda tu dah accumulate, dan akhirnya bila badan kita tak boleh cope, makanya dia akan keluarkan simptom-simptom yang membuatkan kita rasa sebenarnya kita sangat cemas lah. Dan akhirnya itu yang kadang-kadang banyak kes panic attack dan sebagainya lah. Kalau dia tak dapat adjust dengan baik, sebab dia tak tahu bila benda ni akan berakhir dan sebagainya. Betul. So sebab itulah info penting lah, untuk info COVID penting. Okey, Puan, macam Puan, saya boleh katakan Puan seorang yang pakar dalam ini kan. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada kami sebenarnya siapa yang benar-benar terkesan dengan norma baru ni? Mungkin mereka yang bekerja atau mungkin pelajar-pelajar dan sebagainya. Sebenarnya siapa yang betul-betul terkesan tu, Puan? Okey, kalau kita, sebabnya soalan ni tricky sebenarnya ni, tapi tak apa. Okey, so sebenarnya kalau ikutkan siapa yang terkesan, kalau kita tengok dekat sini sebenarnya kalau kita tengok jumlah penduduk Malaysia ni, kebanyakannya dia antara 15 hingga 64 tahun. Iaitu kalau kita kata umur pendengar tu diberi 28.9 tahun lah. So umur pendengar ni maksud kumpulan yang banyak terkesan adalah kumpulan belia lah. Dan yang baru nak memulakan kerjaya, yang masih tak ada simpanan tetap lagi mungkin, atau yang masih nak mengumpul wang, yang Puan kata, dan selain tu kanak-kanak jugalah yang merupakan 23.8% daripada keseluruhan penduduk Malaysia ni. So dia akan terjejas juga daripada segi perkembangan kemahiran sosial. Selain tu ia juga menjadikan salah satu faktor lah kepada psychosocial fear yang masa akan datang di kalangan kanak-kanak sekiranya ianya berlanjutan terlampau lama lah. Jadi sebab itulah jadi kalau nak kita katakan yang banyak terjejas macam itulah, tapi kita tak boleh mengatakan bahawasanya golongan lain tu tak terjejas, sebab golongan orang tua pun sebenarnya terjejas juga, especially kalau dia duduk seorang-seorang. Selepas tu macam kita pun ada hadkan kehadiran ke hospital dan sebagainya. Jadi maksudnya bukan hanya kes-kes tertentu saja. Kalau kes yang nak ambil ubat ni, kita lebih galakkan melalui pengambilan secara post rujukan dan sebagainya lah pada waktu COVID itulah. So sekarang ni macam dah kurang sikit, dah macam kita kata dah masuk fasa pemulihan sendiri. Jadi kita membolehkan semua orang hadir ke hospital. Walau bagaimanapun kita punya SOP masih lagi ketat lah. Maksudnya kita tengok kepada imbasan haba badan, sekiranya melebihi ada SOP dia. 30 tidak boleh lah masuk macam tu lah. Alright. Puan nak tahu juga kan, kalau macam contoh kata Puan tadi, untuk golongan kanak-kanak dan juga mungkin yang lebih berusia, antara yang paling terkesan untuk ialah nak adapt kepada new normal ni kan. Jadi kita ni sebagai mungkin ahli keluarga sendiri, macam mana kita nak orang cakap nak bagi sokongan, nak bagi mereka ni untuk adapt kepada situasi sekarang ni? Okey, so sebenarnya kita kena tengok dia punya tanda-tanda tu. Sebagai contoh, kalau untuk kalau kita tengok dekat rumah tu, dia dah macam terlampau sedentary. Maksudnya bila buat kerja dekat rumah tu macam baca buku je. Baca buku tu okey, tapi kalau sepanjang masa tu macam tidur je ke, ataupun dia sepanjang masa tu main game, lepas tu tak rehat-rehat dan sebagainya. So kita tengok rutin harian apa yang dia adapt dekat rumah tu balik. So kalau benda tu sebenarnya bukan konstruktif, so benda tu masih lagi memerlukan monitoring yang betul lah daripada ahli keluarga dan sebagainya. So maksudnya mungkin kalau dia dengan nasihat tak boleh nak jalan, mungkin kita perlukan profesional jugalah. Maksudnya pergi dekat hospital ke, ataupun jumpa dengan kaunselor ke, ataupun psikologi klinikal dan sebagainya untuk bantuan yang lebih lah, ataupun jumpa dengan psikiatrik sendiri lah. Sebab kadang-kadang Puan,
Kadang-kadang Puan ada yang sampai takut nak keluar Puan. Benar. Macam mana tu Sebab kita kadang-kadang ada keperluan yang kita perlu keluar juga, perlu keluar bekerja, perlu keluar untuk membeli barangan makanan. Macam mana Puan? Puan tersenyum kenapa, mungkin boleh kongsikan secara peribadi? Sebabnya bila kita cakap pasal COVID-19 ni, dia memang in curfew. Sebenarnya ketakutan tu pada semua orang. Walaupun kita kata doktor yang sedang merawat, jururawat yang sedang merawat dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita tengok daripada awal lagi persediaan untuk menghadapi COVID ni di kalangan komuniti kita semua, kita dah tahu dah kalau kita terlibat dengan apa-apa berkaitan dengan terdedah kepada jangkitan COVID-19 ni, kita akan ambil measure. Contohnya kita akan hantar anak-anak ke tempat lain dan sebagainya. So, jadi sebenarnya benda tu adalah perkara yang memang kita boleh predict dia akan jadi macam tu. Jadi maksudnya kalau kita kata kita takut nak keluar dan sebagainya, of course lah kalau kita tengok awal-awal dulu waktu PKP dan sebagainya tu, diperketatkan waktu PKPD dan sebagainya dengan polis dan sebagainya, benda tu bukanlah satu normal biasa. Kita lalu jalan memang sentiasa ada polis, tak semestinya. Jadi bila dalam keadaan sekarang ni benda tu kita terpaksa hadapi, of course kita akan rasa takut dan sebagainya. Tapi ketakutan tu pada awal dia adalah normal. Tak ada masalah apa-apa sebab semua orang rasa ketakutan tu. Betul. Tapi kalau benda tu lagi tak boleh adaptasi, maksud saya sekarang ni kita dah tahap pemulihan kan? Betul. Tapi kita masih lagi menggigil lagi nak keluar, masih lagi rasa tak syok nak keluar dan sebagainya. Kemungkinan kita belum lagi tahap apa-apa kata kita tak boleh nak capai tahap normalisasi itu dengan sendiri. Jadi kita memerlukan perhatian ataupun kita kata rundingan dengan pakar lah. Kalau boleh orang yang lebih tahu macam mana kita nak adaptasi dan sebagainya tu. Baik, supayanya Baik, terima kasih Puan Masita perkongsian yang luar biasa. Ataupun mungkin Puan Masita boleh berikan kata-kata semangat, kata-kata sokongan kepada kita semua, terutama sekali untuk kita menghadapi norma baru ni. Ya. Okey, terima kasih Puan Masita. Tak maaf, dia tak dengar. Sayang, kita nak kata-kata semangat tu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tak apa, lepas ni kita boleh bersama lagi lah insya-Allah. Kenapa ni? Aku terkejut. Bahasa kau sekarang ni betul-betul Kenapa? lain macam Kenapa? Luar biasa Zack. Luar tak biasa. Apa, luar biasa. Terima kasih Puan Masita tadi berkongsi dengan kita. Luar biasa. Nampak tetamu depan tu, teringat luar biasa terus. Luar biasa. Kita nak rehat dulu lah. Alright, kita rehat dulu. Kita kembali lagi dalam Borak Kopitiam. Luar biasa. Luar biasa tuan-tuan. Aduh, Masya Allah.